Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2 ingin membuat presentation company law. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu yang pertama ialah Nur Ma'azah binti Saidi. Nombor metriknya ialah 04DAT21F1051. Manakala yang kedua ialah Nurul Izzati binti Muhammad Asrul. Nombor metriknya ialah 04DAT21F1063. Manakala yang ketiga ialah Cik Nur Asia binti Selim. Nombor metriknya ialah 04DAT21F1036. Manakala yang keempat ialah Nur Ain Nabila binti Azmi. Nombor metriknya ialah 04DAT21F1048. Manakala yang terakhir ialah Fatimatu Aisyah binti Arsyad. Nombor metriknya ialah 04DAT21F1045. Para pemegang saham dan pengarah lapas Sokmo Serian Berhad ialah sebuah syarikat yang berdagang dalam makanan dan minuman. Mereka telah memutuskan untuk menghentikan operasi syarikat kerana kebanyakan mereka semakin tua serta tidak begitu sihat dan tidak mempunyai keinginan lagi dalam perniagaan. Tambahan pula, disebabkan oleh wabak COVID-19, perniagaan tidak berjalan dengan baik. Mereka berhasrat untuk membubarkan syarikat itu. Anda diminta untuk menasihati para pengarah Lapas Sokmo Serian Berhad mengenai prosedur yang diperlukan untuk mereka membubarkan syarikat. Prosedur yang diperlukan bagi membolehkan mereka membubarkan syarikat ialah dengan menggunakan penggulungan secara sukarela. Terdapat 2 penggulungan secara sukarela. Soalan ini telah dikaitkan dengan penggulungan secara sukarela ahli-ahli. Mengikut Seksyen 443 Akta Syarikat 2016, penggulungan secara sukarela ahli-ahli akan berlaku apabila pengisytiharan solvensi dibuat dan diserahkan kepada pendaftar syarikat. Ia adalah di mana ahli-ahli berpendapat bahawa syarikat mereka hendak digulung. Apabila terdapat cadangan ahli-ahli, maka pengarah hendaklah menyediakan pengisytiharan solvensi tersebut. Bagi tujuan untuk menutup syarikat dan memberi akur janji bahawa syarikat mampu menyelesaikan semua hutangnya dalam tempoh 12 bulan selepas syarikat ditutup. Walau bagaimanapun, jika akuan tersebut tidak berjaya ditepati, maka pengarah akan dikenakan tindakan undang-undang. Pengisytiharan solvensi mestilah mengandungi perkara-perkara berikut. Yang pertama, jumlah keseluruhan aset syarikat. Yang kedua, jumlah keseluruhan liability syarikat. Yang ketiga, jangkaan perbelanjaan untuk penggulungan syarikat. Mengikut Seksyen 439 Akta Syarikat 2016, penggulungan sukarela ahli-ahli akan berlaku apabila musyarat syarikat bersetuju dan mengeluarkan resolusi selepas musyarat tersebut. Pengisytiharan tersebut mestilah dibuat dalam surat khabar utama di Malaysia. Dengan andaikan bahawa semasa pembubaran syarikat didapati bahawa syarikat itu sebenarnya tidak solven, apakah yang perlu dilakukan oleh pengarah sekiranya mereka masih berhasrat untuk membuka syarikat? Dengan itu, perkara yang perlu dilakukan dengan pengarah sekiranya mereka masih berhasrat ingin membuka syarikat ialah mereka perlu mengadakan mesyuarat mengikut prosedur yang ditetapkan. Prosedurnya ialah: pertama, Seksyen 449-1, pemutang akan mengadakan mesyuarat dengan syarikat bagi tujuan membuat penggulungan. Yang kedua, Seksyen 449-2, notis mestilah diberi kepada semua ahli-ahli mesyuarat dan pemutang sebelum mesyuarat dimulakan. Yang ketiga, Seksyen 449-3, syarikat akan menetapkan tempat dan masa mesyuarat akan diadakan dan ia mesti diserah dalam masa 7 hari sebelum mesyuarat diadakan. Yang keempat, Seksyen 449-4, notis tersebut mestilah diiklankan di dalam surat khabar Malaysia dan Inggeris. Yang terakhir, Seksyen 449-5, pengarah akan mengenali mesyuarat dan membincangkan tentang keberkawanan masyarakat, iaitu jumlah aset, jumlah hutang dan kemampuan untuk membayar. Seterusnya, bincangkan 3 sebab penggulungan melalui perintah mahkamah berdasarkan keadilan dan kesaksamaan dengan kes yang berkaitan. Mengikut undang-undang, terdapat beberapa sebab penggulungan melalui perintah mahkamah berdasarkan keadilan dan kesaksama. 1. Apabila objek utama syarikat tidak dapat dicapai.
Mahkamah akan melihat objek syarikat ditubuhkan dan jika ia gagal dipatuhi, maka syarikat akan dianggap terpesong. Loss of the company substratum. Case Regerman Date Coffee Company. Syarikat ditubuhkan untuk perniagaan kopi sebagai ganti kepada kurma. Untuk melakukan perniagaan ini adalah menjadi matlamat utama syarikat untuk mendapatkan kopi jenis Jerman. Tetapi kemudian didapati ianya tidak dibenarkan oleh kerajaan. Mahkamah memutuskan bahawa memandangkan syarikat ditubuhkan untuk mendapatkan jenis kopi tertentu dan ianya telah gagal dicapai, jadi pemegang share bank untuk mengatakan bahawa mereka tidak lagi berminat dengan perniagaan itu. Syarikat itu kemudiannya digulung. Seterusnya ialah apabila golongan minoriti telah ditindas dan hilang keyakinan. Semua ahli mempunyai hak dan jika golongan minoriti ditindas, mereka boleh perintah syarikat untuk digulung. Kes ini ialah terdapat kes ialah kes Lodge lawan John Blackwood Limited. Pengarah urusan dalam syarikat ini ialah McLaren yang memegang satu share lebih sebahagian daripada saham syarikat yang dipegang oleh Miss McLaren dan dua penama yang juga merupakan pengarah-pengarah. Share yang lain dipegang oleh Miss Lodge dan Roger, iaitu orang yang membuat petition dalam kes ini. Kemudiannya didapati bahawa mesyuarat agung tidak diadakan. Akaun untung rugi dikeluarkan, laporan tidak dihantar dan juga peraturan-peraturan yang berhubung dengan audit tidak dipatuhi. Lord Shaw iaitu hakim menyatakan bahawa tujuan ianya dilakukan adalah untuk membiarkan orang yang buat petition dalam injure supaya mereka menuntut share dalam harga yang rendah. Syarikat ini kemudian diarahkan supaya digulung. Ialah apabila ahli-ahli dalam syarikat tidak lagi boleh menjalankan perniagaan bersama. Apabila syarikat ditubuhkan adalah penting, semua ahli percaya satu sama lain. Jika perkara ini tidak berlaku, maka ahli-ahli tidak boleh bekerjasama dan penggulungan perlu dilakukan. Terdapat satu kes iaitu Rewinish Tobacco Company Limited, iaitu syarikat ini ditubuhkan oleh Rothman dan Winberg untuk menjalankan perniagaan pembuatan tembakau. Mereka kemudian tidak dapat lagi bekerjasama antara satu sama lain. Mahkamah kemudiannya memutuskan supaya syarikat itu digulung walaupun sebenarnya perniagaan itu mendatangkan keuntungan yang banyak.